Astagfirullah. Kenapa gelap? Okey. Kenapa gelap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi syarih sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita mohon ampun atas ketidakcekapan mengurus hingga lambat memulakannya, kerana kita nampak skrinnya gelap, tak nampak gambar. Jadi terima kasih Kak Mahyum yang masih sudi bersama juga pada petang ini. Mudah-mudahan didoakan terus kekal dalam keadaan yang sihat walafiat dan juga terus mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah. Doakan supaya Umi juga dalam keadaan sihat dan juga mampu untuk menyambung sembang petang. Mudah-mudahan kita ditemukan lagi. Juga diucapkan Assalamualaikum kepada Saniah yang sudah sudi untuk bersama petang ini. Maka kita kata sekali lagi, kita angkatkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dengan rasa syukur ini kita mampu untuk menambah kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian yang bertimpa-timpa, yang masih sedang berlaku, akan berlaku dan telah pun berlaku. Mudah-mudahan setiap ujian dari Allah, setiap percubaan dari Allah, setiap sentuhan dari Allah akan menjadikan kita merasa lebih dekat dengan Allah, lebih ingat dengan Allah dan lebih takut dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Siti Anisah yang sudi bersama kita pada petang ini. Juga kita ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanda kita tidak putus mengangkatkan selawat sebagai tanda kita sangat mencintai baginda, sebagai orang yang nanti akan memberikan, bukan saja sudah memberikan petunjuk, tetapi akan memberikan syafaat untuk kita layak masuk ke syurga bersama baginda, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih pada semua ahli keluarga Sembang Petang yang sempat, yang sabar menunggu, kerana kita belum habis lagi untuk memperkatakan, mengkongsikan apa yang kita kata memburu husnul khatimah. Kita diuji dengan Waalaikumsalam Rosmini, okay, yang sempat bersama salam fillah dari Kota Baru, Kelantan. Mudah-mudahan Kota Baru juga sentiasa baru hatinya, sentiasa baru jiwanya, sentiasa baru semangatnya untuk melalui ujian-ujian yang sedang mendatang dengan ramalan-ramalan cuaca. Juga kepada pada semua penonton, atau semua penonton pula dah, kepada semua ahli keluarga Sembang Petang, kita ucapkan semoga salam sihat untuk kita terus merasakan bahawa semakin banyak ujian dari Allah, semakin dekat kita dengan Allah, insya-Allah. Terima kasih Hajijah dan juga dengan Latifah Muhammad. Waalaikumsalam. Hatijah Yaakob bersama kita. Mudah-mudahan persamaan ini membuat kita lebih dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah dan dekat dengan sesama kita. Okey, kemarin kita singgah di bawah tajuk ketakwaan. Setelah kita menyentuh apa itu namanya tauhid, ataunya rasa bertuhan yang sangat dekat, rasa bertuhan yang sangat kukuh. Dan semalam kita sudah berbincang tentang bagaimana untuk menjadikan diri sebagai orang yang bertakwa. Kerana tidak ada syarat lain untuk layak masuk syurga selain daripada menjadikan diri layak untuk masuk ke dalam zon orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa pertama dia punya rasa takut dengan Allah, rasa dekat dengan Allah, takut tapi mendekat. Dengan rasa takut itu dia terus berusaha untuk mendekat dengan Allah. Kerana takut itu akan mengajak dia untuk rasa bersimpuh depan Allah, meringik depan Allah, merayu depan Allah. Ini menandakan bahawa takut itu takut bukan bagai takutnya binatang.
Kita takut ular, kita lari. Takut singa, kita lari. Takut anjing pun kita lari. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa lagi nama dah ke atas. Okay, terima kasih sudi bersama. Siap bubuh nama lagi tu. Mudah-mudahan ini menjadi ingatan. Mudah-mudahan nama ini akan lekat dalam kepala untuk layak mencari ke sahabat-sahabat yang tidak kelihatan di syurga besok, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan nama itu akan dapat Fatihah. Andai kata kita dapat berita bahawa Umi dijemput Allah, insya-Allah. Hari ini kita nak bincang tadi setelah kita kata takwa. Takwa pertama rasa takut, kedua rasa bimbang, ketiga rasa mengharap. Ya Allah, walaupun okey tu Mak Uda kat Poziah, terima kasih. Waalaikumsalam kerana sudi untuk menemankan Umi petang ini. Mudah-mudahan kita menjadi pencinta ilmu, kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicinta Allah sepanjang masa, dalam apa keadaan sekalipun. Sama ada dalam ujian yang berat, ujian yang ringan, ujian kemewahan, ujian kehilangan, ujian kerugian, ujian keuntungan, semuanya kita rasakan bahawa Allah sangat-sangat adil. Allah tidak pernah silap beri, Allah tidak pernah buruk sangka, dan Allah, perancangan Allah tidak pernah tidak benar. Okey, tidak pernah salah. Okey, anak anda Ryan. Okey, ini kekuatan. Terima kasih banyak sudi bersama petang ini. Maka yang ketiga, kita kata bagaimana kita nak memburu husnul khatimah. Kerana modal untuk dapat husnul khatimah ini adalah merupakan satu petanda bahawa perjalanan kita ke akhirat nanti akan lebih yaumi. Semoga adik Umi Anis, okay, mudah-mudahan kita sama-sama merasakan berbahagia dalam sembang petang, berbahagia mendapat sedikit tambahan ilmu, sedikit perkongsian. Mudah-mudahan perkongsian ini menjadi mutiara yang sangat berharga untuk kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka apa yang kita katakan takwa tadi, pertama rasa takut yang amat sangat, takut melawan, takut tinggal perintah Allah, takut untuk melakukan larangan Allah, takut untuk bekerja tidak ikhlas, takut untuk durhaka dengan suami, takut untuk durhaka dengan ibu bapa, takut untuk tidak amanah di jabatan, takut untuk bercakap keburukan orang lain, takut terjatuh kepada fitnah ataupun mengumpat, takut untuk memperkatakan yang kita tidak pasti, takut untuk mengambil walaupun ada depan mata tapi itu bukan hak kita. Maka modal takut ini, okay, bukan takut orang tengok, bukan takut orang tahu dak. Takut untuk melakukan apa yang Allah larang, dan takut untuk tidak sempurna apa yang kita lakukan, apa yang diperintah Allah. Okay, sebab itu kita kata jangan senang hati kalau sudah cukup solatnya, kalau sudah cukup puasanya. Kerana itu belum tahu Allah terima atau tidak. Sebab itu kita harus ada rasa cemas. Ya Allah terima, ya Allah ibadah kecil ini, ya Allah terima, ya Allah betapa buruknya ibadah ini, betapa pun tidak sempurnanya ibadah ini. Inilah yang ada, ya Allah. Ini sebahagian daripada apa yang kita kata merengek-rengek dengan Allah untuk mendapat simpati. Sebab itu kalau anak-anak kita, okay, kalau kita kata anak-anak kita, kalau mintanya sambil berjalan, mintanya tak ada berdepan dengan kita, dia minta dengan kita tak ada menangis-nangis, tak ada merengek-rengek dengan kita, okay, maka kemungkinan besar permintaannya tidak akan dilayan. Tapi kalau anak itu sudah datang pada kita, pegang kita, nangis dengan kita, merayu, minta juga dia belikan apa yang dia nak itu, maka akhirnya pasti kita akan membelikan juga. Itu baru manusia dengan manusia, betul? Apalagi Allah yang maha baik, apalagi Allah yang maha kaya, apalagi Allah yang maha penyayang, apalagi Allah yang maha pemaaf. Ya Allah, Allah yang maha lembut, Allah yang maha pemurah. Kita yang tak berapa pemurah pun kadang-kadang. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih. Kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Kerana kita kata merengek dengan manusia saja akan dapat, apalagi merengek dengan Allah. Maka takwa bermakna kita bersama Allah di mana saja berada. Aku nak cakap ni, rasa-rasa Allah redha ke tak redha. Aku nak buat ini, rasa-rasanya Allah kata okey ke tidak. Aku nak makan ini, Allah rasa okey ke tidak. Ini kekuatan yang nak dibangun. Okay, semoga takut kepada Allah. Kalau kita melihatkan apa yang sedang Allah tatangkan kepada kita. Hujan yang tidak menentu, hujan yang melimpah-limpah, hujan yang jumlah airnya sudah di luar jangka.
Sebab itu sekali lagi berpesan pada mereka yang belum disentuh banjir kali ini. Yang belum disentuh banjir, jangan merasa sangat yakin yang dia tidak akan disentuh. Kalau hari ini kita tidak sentuh, bermakna Allah nak uji kita. Adakah kamu bersyukur? Dengan bersyukur menjadi kamu lebih banyak ibadahnya, kamu lebih banyak zikirnya, kamu lebih banyak baca Qurannya, kamu lebih banyak sedekahnya, kamu lebih banyak bersyukurnya, kamu lebih banyak berdoanya. Itu baru kita kata, kita tanda kita bersyukur bahawa kita terselamat kali ini. Terselamat, okay. Adik Yaya Lia, okay. Silakan, selamat datang. Okay. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita terus sihat walafiat. Ditemukan Allah dalam sembang petang-petang ini, teman berteman dengan Umi. Maka kekuatan yang kita nak angkat sekali lagi, yang tidak kena, jangan senang hati, tapi teruslah mengadu dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dibekalkan tidak kena banjir kali ini. Tetapi ya Allah, berilah aku ruang dan kesempatan, kerana banjir ini atau kesulitan ini, ujian ini melatih diri untuk aku tidak lagi kedekut, tidak lagi sombong, tidak lagi riak, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Aku akan terus membantu dalam apa cara sekalipun. Yang boleh turun padang, yang boleh masak, yang boleh menderma, berilah jasad dan jiwa. Mudah-mudahan entah itu amalan terakhir kita, ibadah terakhir kita. Paling sikit, paling tak kuat, paling tak mampu, angkat tangan berdoa dengan Allah. Menangislah dengan Allah. Sebab itu kalau kita kata, kalau menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi, kita dalam kitab Zadul Ma'di, ada 10 jenis menangis. Menangis adalah satu tindak balas. Tindak balas yang otomatis. Kita tak boleh paksa bila nak menangis. Kita juga tak boleh paksa bila nak ketawa. Kita tak tahu bila kita akan ketawa, bila masa akan menangis. Maka sekali lagi, menangis adalah secara otomatis, okay, yang tidak dapat dikawal. Kalau sekiranya Amin tidak dapat dipindak-pindak, diatur-atur. Kerana emosi-emosi yang berbagai, sama ada sedih pun kita nangis, gembira pun kita nangis, kecewa pun kita nangis, takut pun kita nangis. Okay. Tapi dalam Islam, apa tangisan-tangisan yang tidak terkena banjir kali ini, yang tidak terkena COVID-19 kali ini, tolong banyak menangis dengan Allah. Tolong banyak menangis supaya kita dapat diselamatkan terus. Okay, kita takut kalau tahun ini kita tak kena, tahun depan kita kena, bulan ini kita tak kena, bulan depan kita kena. Jangan terus rasa-rasa macam kita kata berbahagia sangat kerana tak kena banjir, tak kena coronavirus, tak kena apa-apa. Jangan. Okay? Maka latihlah diri untuk menangis. Maka hari ini sebelum memulakan tajuk, kita kata kita sentuh sikit apakah tangisan-tangisan yang dituntut oleh agama yang membantu kita untuk meraih redha Allah. Kalau kita kata ada 3 jenis tangisan. Sebab itu orang yang berdoa tapi tidak menangis bermakna hatinya masih keras. Orang yang mohon taubat tapi taubatnya tidak mengalirkan air mata, maka hatinya dan sarafnya masih keras, masih sulit untuk sujud dengan Allah lebih lama. Okay, sebab itu Allah tak letakkan air mata ni dalam telinga ataupun dalam daging, tapi Allah letakkan air mata kita betul-betul di bawah bola mata kita, yang boleh tumpah bila-bila masa, yang boleh keluar bila-bila masa. Bayangkan kalau kita kata air mata ini Allah letakkan di kepala, payah nak keluar contohnya. Maka kekuatan yang nak dibangun, kita katakan hadis Nabi riwayat Tirmizi mengatakan 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka. 2 mata yang tidak disentuh api neraka apabila mata yang menangis kerana takutkan Allah. Takut nak jumpa Allah, takut pernah buat dosa, takut taubat tak diterima, takut doa tak diangkat. Okey, ini kekuatan, ini yang dipesan oleh Nabi, hadis riwayat Tirmizi. Kita katakan mata yang paling hebat, mata yang dilarang, atau mata apa kita kata air mata yang tidak disentuh, atau mata yang tidak disentuh api neraka adalah mata yang banyak menangis kerana takut kepada Allah. Yang kena bencana dan tak kena bencana harus melalui proses ini.
Menangislah, ya Allah, kalau aku tak kena banjir hari ini, bagi aku kesempatan untuk memberi, beri aku kesempatan untuk sedekah, beri aku kesempatan untuk membantu, beri aku kemudahan untuk membantu mangsa-mangsa yang setelah Engkau uji. Ini kekuatan kerana mereka yang telah diuji dan mereka lulus ujian Allah, mereka redha dengan apa yang Allah bagi, memang yang disediakan adalah syurga. Sebab itu kehilangan harta benda merupakan satu kehilangan yang besar. Tetapi yang kita lebih besar paling takut ialah kehilangan keyakinan kepada Allah, kehilangan rasa bersandar kepada Allah, kehilangan harapan bahawa Allah akan ganti semua yang hilang ini. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jika ini hilang, kita bimbang dan ragu bahawa kita tidak akan mampu menangis lagi. Maka menangislah kerana kita sangat takut. Andai kata kita yang kena nanti, ada tak orang yang akan tolong kita. Jadi semasa kita belum kena, tolong gerakkan, tolong tepuk dadanya, apa yang boleh aku bantu. Nak bagi makanan, pakaian terpakai, nak bagi apa saja yang kita ada. Jangan sampai malaikat tidak mencatat nama kita dalam senarai orang-orang yang memberi. Kedua, kita katakan mata yang tidak disentuh api neraka ialah mata yang berjaga. Mata yang berjaga kerana menjaga perjuangan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maknanya kalau kita kata menjaga, kita kata berjaga dalam menjaga perjuangan di jalan Allah, artinya mungkin ada musuh, mungkin ada gangguan, mungkin ada ancaman dan sebagainya, dan kita volunteer, kita bersedia untuk berjaga, untuk memastikan. Itulah kata kalau semasa air sedang naik, ramai yang berjaga-jaga, mengaduk, memberitahu air dah naik, sila berkemas, air dah tinggi, air dah diparas bahaya. Itu sebahagian daripada ibadah-ibadah yang mampu untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian kita katakan tangisan yang meratap. Menangis jangan sampai meratap. Itu salah. Sebab itu orang yang menangis sangat takut dengan Allah, biasanya akan mengalir air mata di pipinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Saidina Umar, sehingga dua pipinya ada saluran, gini, okey, salur jadi longkang, ada dua longkang atau dua garis, okey, dua garis di pipinya kerana sudah terlalu banyak dialirkan air matanya. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka kita kata tangisan yang meratap dilarang. Kerana tangisan kerana iman, tangisan yang diterima adalah tangisan kerana iman dan takwa, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, biasanya kita akan melakukan solat sunat taubat sebanyak-banyaknya. Dengan solat taubat, kita banyak menangis, minta Allah terima taubat kita, minta Allah terima ibadah kita, minta Allah dengar hajat kita. Maka orang yang bertaubat dan orang yang berhajat banyak akan mengalirkan air mata kalau dia bersungguh-sungguh. Sebab itu Ibn Qayyim mengatakan ada 10 jenis. Kita lari sikit daripada tajuk petang ini, minta maaf banyak kerana ini paling mendesak untuk kita merasa balik bahawa kita juga merasa semua sentuhan Allah ini dirasai oleh semua yang kena banjir dan yang tak kena banjir. Apa yang kita kata dari segi agamanya ataupun dari segi kebaikannya, menangis yang mana yang paling bermakna, menangis yang mana yang paling cantik, menangis yang mana yang paling Allah nak, menangis yang mana yang boleh membantu memadamkan api neraka, yang menahan supaya tubuh kita tidak dijilat api neraka. Okey. Pertama kita kata menangis kerana takutkan Allah. Menangis kerana takutkan Allah, takut tak dapat kasih sayang Allah, takut tak jumpa syurga Allah, takut tak dapat ampunan Allah, takut dibiarkan Allah, takut doa tidak terangkat, takut mati tak husnul khatimah, tak tahu mati di mana, takut mati tidak menyebut nama Allah, takut kerana tamak kepada dunia hingga lupa akhirat, takut untuk berpisah dengan harta, takut untuk berpisah dengan keluarga, sedangkan kematian itu pasti. Oleh sebab itu banyak-banyaklah menangis kerana takutkan Allah. Menangislah sebanyak-banyaknya kerana takutkan Allah. Sebab itu bila melihat air banjir yang semakin naik, sebutlah banyak-banyak nama Allah.
Angkatlah doa sebanyak-banyaknya. Ya Allah, langit tolong tadahlah ya air yang turun ini. Jangan biarkan ya Allah langit ini muntah dengan air-air lagi. Mohon ya Allah, jadikan bumi kamu ini mampu menelan semua air yang turun ya Allah. Wahai bumi, telanlah semua air yang melimpah dari langit ini, untuk kami boleh mengurus kehidupan seperti biasa dan menyelesaikan kesan-kesan banjir yang sedang dialami ini ya Allah. Ini yang membuat kita nangis. Ini yang dikehendaki Allah pada mereka yang tak kena serangan dan tak mampu untuk turun padang untuk mencari barang-barang, menghantar barang-barang, dan juga untuk menaburkan barang-barang tadi ke rumah-rumah yang memerlukan. Ini makna menangis ya Allah. Bagi kamu mudah mengurusnya ya Allah. Banyak-banyak doa pada sukarelawan yang sedang berlentia untuk memberi apa yang termampu kepada mangsa-mangsa banjir ini. Kalau kita tak rasa apa-apa, bermakna hatinya mati. Kalau kita tak ada terangkat perasaan nak membantu dalam bentuk doa, itu bermakna hatinya mati. Bila hatinya mati, dia tak dapat lagi menyebut nama Allah. Dia tidak akan rasa takut dengan Allah. Dia tidak merasa bahawa Allah sedang mengujinya. Dia tidak merasa Allah sedang menatapnya. Dia tidak takut Allah sedang berkira-kira untuk menentukan nasibnya sama ada dia akan ke syurga atau ke neraka. Disebut neraka tak rasa apa. Ini hati yang sudah mati semati-matinya. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita dan anak-anak kita tidak sampai kepada hati yang mati. Kita ada mati, ada hati yang hidup, hati para ulama, para nabi, para anbiya. Kedua, hati yang sakit, hati yang di dalamnya bercampur baik dan buruk. Buat baik pun dia, buat buruk pun dia, fitnah pun dia, bantu orang pun dia, pun masalah. Ini kita kata hati yang sakit. Kalau hati yang sakit tidak terus dirawat, maka akan terjadilah hati yang mati. Hati yang mati bermakna dia sudah tidak memikirkan lagi soal Allah. Dia tidak memikirkan lagi soal halal haram. Dia tidak memikirkan lagi soal alam kubur. Okey. Waalaikumsalam, Lina. Mudah-mudahan welcome. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat yang terus berada dalam sembang petang kita. Maka menangis takutkan Allah ini sangat-sangat penting. Belajarlah, latihlah diri, pujuklah hati untuk mudah menangis. Sebab itu Allah kata orang beriman itu diberikan hatinya lembut, dimasukkan ke dalam hatinya apa yang namanya kasih sayang. Apa yang namanya kasih sayang. Hati yang tidak diisi dengan kasih sayang, tak ada lagi fikir hai orang, dia fikir hai diri dia, itu termasuk hati yang mati. Hati yang mati maknanya sudah tidak mampu lagi melakukan kebaikan. Sudah tidak lagi kisah pasal apa terjadi pada orang lain. Sudah tidak lagi merasa melawan Allah itu satu dosa besar. Dia sudah merasa biasa untuk tinggal solat. Sudah biasa untuk tidak baca Quran. Sudah biasa untuk tidak membuat kebaikan. Apa yang dia fikir, apa aku patut dapat. Orang-orang begini ketika datang bala bencana, datang ujian Allah, sulit untuk dapat pertolongan. Maka satu daripada implikasi mengapa ada kawasan-kawasan yang tak mampu dicapai oleh golongan-golongan yang memberi bantuan. Mengapa bantuannya lambat sangat? Kenapa tak ada bantuan sampai 3-4 hari tak ada makanan? Mari semak balik. Jangan salahkan orang tidak membantu. Kerana selama ini kita tidak membantu Allah. Tidak membantu untuk menghidupkan Allah di hati. Tidak membantu untuk menghidupkan Allah dalam hati anak-anak. Dalam hati keluarga, sehingga hatinya semuanya keras. Sebab itu kita kata hanya mampu berdoa. Kita masih punya tangan, punya kaki, punya minda, punya hati. Okey, kita masih ada lagi tenaga.
Kalau tak mampu turun, Umi yang sudah umur ujung ini memang tak mampu turun, tapi masa muda dulu-dulu jadi sukarelawan. Sebutlah apapun, kita pasti turun padang. Kerana latihan-latihan dari muda itu sangat mahal harganya. Kalau dari muda sudah tidak berterlibat dengan kerja-kerja NGO, kerja-kerja sukarela, maka bila tua nanti, kita sulit untuk dapat pertolongan. Allah kata, apa kamu semai, itu kamu tuai. Bila kamu sulit menolong orang, maka nanti kamu akan dipersulitkan untuk diberi pertolongan. Ada orang nak bagi tapi tak teringat pun nak. Ada yang dilupakan, ada yang dibiarkan. Oleh itu sekali lagi mari kita didik hati kita hari ini dengan banjir yang Allah turunkan dalam masa 2,5 hari ini. Tolong belajar lembutkan hati, menangislah. Menangislah kita kata kerana kasih sayang pada sahabat dan kerabat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu menangis yang kedua ialah menangis kerana kasih sayang dan lembut hati. Kesiannya tak ada makanan, tak ada pakaian, sejuk rumah sampai bumbung, kakas semua rosak, hidup dah tak boleh duduk dah. Maka kita angkat tangan mohon, ya Allah mudahkan rezeki orang ini, baiki hidupnya ya Allah. Itu menangis kerana banyak kasih sayang. Dan juga kita katakan hatinya lembut. Sebab itu orang yang mudah menangis biasanya hatinya lembut. Okay. Yang ketiga, kita menangis kerana cinta. Cintakan Allah, ya Allah aku rindu padamu tapi aku ibadahnya sikit. Bantu aku ya Allah untuk merasa manisnya cintamu ya Allah. Sebab itu doa yang paling penting yang Rasulullah amalkan. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku mencintaimu ya Allah. Mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Dan mencintai amal yang membuat aku mampu untuk meraih cintamu. Aku ingin mendapat cintamu, mendapat cinta orang yang mencintaimu. Dan dapat beramal dengan amalan yang kamu cinta ya Allah. Supaya aku terus kuat ya Allah. Ini kekuatan kerana cinta. Bukan cinta yang I love you pun sampai sing buat dosa, buat segala benda. Buat dosa, buat maksiat sebelum kahwin, maka perkahwinannya pecah berderai. Tidak sampai setahun jagung. Ini kerana sebelum nikahnya dosa segala maksiat sudah dibuat. Sebab itu jangan tanya kenapa perkahwinan anak muda hari ini sangat rapuh. Perceraian berlaku pada setiap minit. Dulu kata setiap 15 minit, kemudian siap selepas 13 minit. Sekarang ini sudah terjadi pada setiap minit ada perceraian. Kerana apa? Yang berkahwin tidak merasa dia adalah diatur oleh Allah. Maka menangislah kerana ingin meraih cinta Allah. Kemudian menangis kerana cinta pada manusia, cinta untuk membantu, cinta untuk membantunya jumpa Allah, cinta untuk dia dekat dengan Allah, bantu dia untuk tinggalkan maksiat, bantu dia untuk jadi orang beriman, kenal Allah. Okay? Ada juga orang menangis kerana gembira. Tak rumah yang tak kena banjir, dia kata dia gembira, tetapi sesungguhnya dalam gembiranya itu ada peta-peta Allah. Oleh itu jangan gembira sangat. Ada orang yang tak makan tapi kita membazir makan, macam-macam yang kita makan. Ada yang masuk tong sampah. Maka kita kata jangan terlalu gembira, menangislah. Gembira kerana dapat melakukan ibadah, dapat menderma, dapat membantu, dapat pergi berjumpa dengan ulama, dapat membuat kebaikan, dapat merawat orang sakit, dapat mengiring jenazah ke kuburan, dapat tolong memandikan jenazah. Itu di antara yang kita katakan gembira. Okey. Kemudian yang keenam, kita kata menangis yang Allah nak kerana menghadapi penderitaan.
Semua mangsa banjir berada dalam penderitaan, tetapi penderitaan bagi orang mukmin dan bukan mukmin berbeza. Penderitaan bagi orang mukmin akan membuahkan ketenangan kalau dia benar-benar redha, kalau dia benar-benar sabar, kalau dia benar-benar baik dan terus langsung hubungannya dengan Allah disebabkan oleh keyakinannya yang kental kepada Allah. Ada orang tahu tapi dia tak yakin. Ada orang yakin tapi dia tidak pasti. Ada orang tidak pasti, akhirnya tidak mengharap kepada Allah tapi terus mengharap pada manusia. Allah pesan siapa yang mengharap pada manusia pasti akan binasa. Pasti akan kecewa. Kerana bukan semua orang senang tolong kita. Maka sekali lagi sampai di sini dulu, nampaknya tak sempat juga kita nak habiskan. Maka kita simpan sikit tajuk ini dan tajuk yang dibekalkan tadi untuk kita sambung sebagai satu daripada tazkirah bahasa banjir dan juga menyambung perkongsian kita dalam sembang petang. Minta maaf banyak kerana banyak sangat yang difikir, akhirnya ditulis lain, yang keluarnya lain. Tapi ini juga ilmu, insya-Allah. Jadi Umi ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang turut serta. Terima kasih juga kepada yang mendengar. Mudah-mudahan jumpa yang sabar dan redha. Yang ketiga, jumpa orang yang benar-benar senang membantu. Jumpa orang yang benar-benar rasa syukur. Dan akhirnya dia melipat gandakan ibadahnya, melipat gandakan sedekahnya. Kerana atas dasar syukurnya tadi. Jadi mendoakan semua ahli keluarga Sembang Petang terus tidak ketinggalan, tidak lupa untuk mengisi tabung Sembang Petang kita. Tabung Sembang Petang kita yang sedang menadah, memahukan, mengharapkan keperluan-keperluan dibantu dalam keadaan kita sedang dalam keadaan mampu. Dibekalkan sekali lagi nombor akaun nama Dr. Robiah Hamzah, Bank CIMB 7602 434160. Kepada siapa saja, walaupun RM10 serasa boleh je masuk mesin, tolonglah. Kita tidak perlu ribu-ribu, tapi kalau sudah ramai-ramai memberi, walaupun sedikit, insya-Allah hujungnya akan jadi besar. Kita tak mampu memberi banyak, beri sikit. Sebab itu orang yang senang bersedekah, dia bukan saja orang yang baik hatinya, bukan saja bersedekah ketika senang, tetapi pahala paling besar adalah ketika bersedekah di kala kita susah. Semasa kita senang bersedekah jadi biasa, tapi masa kita susah, pahalanya luar biasa. Oleh itu sekali lagi, CIMB 7602 434160 atas nama Dr. Robiah atau Robiah K. Hamzah. Kepada yang belum lagi menambah tabung Sembang Petangnya, kerana kita nak buktikan kepada Allah, kita bersyukur pada tak kena. Kita bersyukur kita tidak mengalaminya. Tetapi kita tunjukkan syukur kita dengan berusaha untuk membantu. Kita yang tak mampu turun padang, membantulah dengan cara yang kita mampu. InsyaAllah Allah terima ibadah kita sebagai ibadah ahli-ahli yang kita katakan soleh dan solehah. Dan kita jadikan amal jariah terbaik ataupun amal kebaikan yang tertinggi jumlahnya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kebersamaan. Mohon maaf atas kesalahan yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan Umi sendiri. Jangan lupa tabung Sembang Petang kita dan jangan juga lupa untuk doakan Umi sihat untuk terus menyambung dan sihat dan panjang umur untuk terus menyambung Sembang Petang kita pada masa-masa seterusnya. Selamat berjuang, selamat berbakti, selamat beribadah. Mudah-mudahan semua yang diberi apa yang kata musibah itu mendapat kebaikan-kebaikan yang tidak ternilai harganya. Teruslah memberi sebagai seorang hamba Allah yang sedang memburu husnul khatimah, cinta Allah. Mudah-mudahan kita layak masuk ke syurganya tanpa hisab, insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kan temankan Umi, mudah-mudahan kita terus. Tolong tulis nombor akaun. Nombor akaun 7602. Nak tulis kat mana je tak pandai tulis pula tu. 7602 434160.
Sekali lagi 7602434160 CIMB. Banknya CIMB. Mudah-mudahan kita sama-sama berkongsi sikit-sikit, kerana sikit-sikit itu juga akhirnya berjumlah boleh membantu. Kalau tak boleh bantu semua, kita bantu sebahagian. Tetapi kita terus layak diterima Allah sebagai hamba Allah yang prihatin. Terima kasih banyak. 7602 434160. Syukur alhamdulillah. 7602 434160. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita terus diterima Allah. 7602 434160. Yes, insyaAllah. Mudah-mudahan kita terus menjadi penderma untuk membersihkan diri dari rasa tamak kepada harta yang Allah berikan pada kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Allah, tak pandailah pula screenshotnya. Okay, minta maaf banyak. Orang tua ni memanglah, ya Allah. Hai. Nak screenshot tak tahu buka, tahu tutup je. Minta ampun banyak-banyak. Sekian, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi.